Sebentar tadi anda diperdengarkan sebuah doa dari Perjanjian Baru yang diberi nama The Lord's Prayer, atau di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Melayu dipanggil sebagai doa Bapa Kami. Jadi mengapa ia dimainkan? Sebentar lagi hampa akan tahu. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum dan salam sejahtera pada sahabat-sahabat Muslim dan para subscribers yang telah menonton channel saya, The Muslim Apologist. Di dalam video ini, saya ingin meneruskan siri jawapan saya terhadap tuduhan-tuduhan seorang pastor Melayu Kristian murtad yang bernama Yusri. Jika anda belum melihat siri video saya sebelum ini yang menjawab tuduhan pastor Melayu Kristian murtad ini, sila rujuk kepada bahagian description di dalam video ini untuk mendapatkan linknya. Jadi kali ini saya ingin menjawab tuduhannya berkenaan dengan surah Al-Fatihah. Bagi mereka yang tidak tahu mengenai perkara ini, surah Al-Fatihah merupakan surah yang pertama di dalam Al-Quran dan wajib dihafal oleh setiap Muslim kerana kami akan membacanya pada tiap kali solat. Jadi kita dengarkan tuduhan Yusri terhadap surah Al-Fatihah ini. Satu perkara lain lagi. Okey, semua umat Islam mempercayai bahawa semua orang bercakap, umat Islam lah, semua umat Islam bercakap mereka berada di jalan yang benar. Benarkah? Nak tanya. Berada di jalan yang benar. Cuba tengok balik dalam surah Al-Fatihah. Okey, di dalam setiap sembahyang tadi, 5 waktu tadi ni, okey, jika dihitung semua ada 17 rakaat. Bermaksud 17 kali umat Islam membaca surah Al-Fatihah, minta berada di jalan yang benar, diberikan jalan yang benar. Apa tu? Jika umat Islam berada di jalan yang benar, kenapa minta untuk berada di jalan yang benar lagi? Pelik kan? Orang yang sesat saja yang akan minta untuk berada di jalan yang benar. Orang yang berada di jalan yang benar, dia tak akan minta lagi berada di jalan yang benar. Jadi saya akan membacakan petikan daripada Al-Quran yang menidakkan tuduhan Yusri bahawa orang Islam tidak tahu di manakah jalan yang lurus, iaitu suatu surah yang dibaca tiap-tiap malam Jumaat pada kebiasaannya mengikut amalan orang Melayu. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Di ayat itu kita terjemahan dia adalah seperti begini. Yasin, demi Quran yang mengandungi hikmat-hikmat dan kebenaran yang tetap kukuh. Dengar betul-betul ya. Demi Al-Quran yang mengandungi hikmat dan kebenaran yang kukuh. Lepas tu ayat ketiga. Sesungguhnya engkau tu maksudnya Nabi Muhammad SAW, engkau dan Rasul-Rasul yang telah diutus. Dan ini ayat nombor 4. Dengar betul-betul ayat nombor 4 daripada surah Yasin, yang tetap di jalan yang lurus.
Maka potongan ayat ini dalam surah Yasin daripada ayat nombor 1 sehinggalah ke ayat nombor 4 jelas menunjukkan bahawa Al-Quran ini adalah mengandungi hikmat dan kebenaran yang kukuh. Dan para rasul yang diutus termasuklah Muhammad SAW adalah berada di jalan yang lurus. Kami dah tahu bahawa Islam ini adalah jalan yang lurus. Dan kami selalu membaca surah Yasin pada tiap-tiap malam Jumaat. Bagaimana dengan kamu? Kamu tu menuduh bahawa orang Islam tak tahu jalan yang lurus apabila membaca surah Al-Fatihah. Tetapi kami orang Islam sudah membaca surah Yasin yang memberitahu kami bahawa kami tetaplah di jalan yang lurus. Maksud dia, apabila 17 kali minta berada di jalan benar, takkan berada di jalan benar lagi. Maksud dia, berada di jalan yang tak betul lah. Bila Cik Yu cakap berada di jalan yang sesat, itu bunyi kasar tu. Cik tak mau sebutlah benda tu. So maksud dia kat sini, 17 kali umat Islam meminta di dalam sembahyang agar diberikan jalan yang benar. Ini menunjukkan umat Islam berada di jalan yang mana sekarang ni? Jalan yang tak betul. Awal permulaan video ini, anda telah diperdengarkan sebuah petikan daripada Matthew pasal 6 ayat 9 hingga 13 di dalam bahasa Aram, iaitu bahasa asal yang digunakan pada zaman first century Palestin oleh Yesus dan para pengikutnya. Okay? Doa ini dipanggil sebagai The Lord's Prayer, ataupun di dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia dikenali sebagai doa Bapa Kami. Di dalam doa ini disebut seperti berikut. Bapa kami yang ada di syurga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadikanlah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam syurga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jadi, orang Kristian mempercayai bahawa mereka telah diampunkan dosa mereka, ataupun dosa mereka telah pun tertebus apabila Isa AS dikatakan mati di kayu salib. Jadi, saya nak tanya pada orang Kristian, kamu ni membaca Lord's Prayer ataupun doa Bapa Kami ini pada tiap hari Ahad ataupun semasa kamu berdoa, adakah kamu tidak yakin bahawa Isa AS ataupun Yesus itu telah pun menebus dosa kamu? Kenapa kamu sering berdoa ataupun membaca doa ini agar kamu diampunkan dosa, seperti mana kamu mengampuni dosa orang lain? Apa perlunya hendak diampunkan dosa, sekiranya Yesus yang kamu katakan adalah penyelamat bagi seluruh manusia dengan kematiannya di kayu salib telah menebus dosa kamu? Jadi saya rasa masalah ni lebih besar daripada menuduh orang Islam sebagai tidak tahu bahawa Islam itu adalah jalan yang lurus. Kerana seperti mana yang saya telah sebutkan sebelum ini, jawapannya adalah terletak di dalam surah Yasin ayat nombor 1 sehinggalah ayat nombor 4. Itu. Buka balik surah Al-Fatihah, tengok balik, kaji balik, cek balik, betul tak apa juga. Cik Yu tak menuduh, tapi ini adalah hakikat, ini adalah kebenaran. Buka balik benda tu. Minta maaf lah Encik Yusri, tapi saya rasa nasihat awak tu kami tak mau dengar dan tak terpakai langsung. Jadi mengenai tuduhan anda yang mengatakan orang Islam tidak tahu jalan yang lurus, saya rasa kamu ni mungkin ada masalah miopia, iaitu masalah hanya melihat sesuatu tanpa menyedari bahawa jawapan itu terletaknya di tempat lain. Saya minta agar Pastor Yusri ini menjawab persoalan saya tentang doa Bapa Kami atau The Lord's Prayer. Kesimpulannya, saya ingin menyatakan perkara-perkara berikut. Pertama, Yusri tidak tahu apa yang dia cakapkan. Dia hanya secara membuta tuli
mempercayai kata-kata propaganda yang dimulakan oleh Christian missionaries sejak sekian lama. Tuduhan Yusri ini bukanlah perkara baru dan sering digunakan oleh Christian missionaries yang cuba untuk melakukan evangelism terhadap Muslim. Perkara ini ada disebut di dalam buku-buku Christian missionary dan saya mempunyai buku-buku ini. Perkara nombor 2. Jawapan kepada masalah Yusri ini terletak di dalam surah Yasin ayat 1 hingga 4. Selain daripada itu, terdapat juga di dalam surah Yasin ayat 61 dan juga surah Maryam. Jadi Yusri, saya nasihatkan anda supaya anda baca baik-baiklah di mana terletaknya ayat-ayat ini, supaya anda faham bahawa konsep jalan yang lurus itu sudah termaktub di dalam Al-Quran, iaitu menyembah Allah yang satu, tiada dua, tiada tiga, dan Allah itu tidak beranak maupun diperanakkan. Kesimpulan yang nombor 3 yang kita boleh dapati ialah Yusri gagal untuk menyedari bahawa terdapat suatu ayat di dalam Perjanjian Baru di mana Yesus mengajarkannya berdoa supaya mereka diampuni seperti mana mereka mengampuni orang lain. Jadi soalan yang Yusri tanyakan kepada orang Islam, kita boleh turn the tables dan bertanyakan perkara yang sama kepadanya. Jadi saya harap Yusri, kalau dia mendengar video ini, silalah jawab persoalan ini. Macam mana kamu boleh menuduh bahawa orang Islam itu tidak tahu jalan yang lurus, sedangkan orang Kristian sendiri tidak tahu yang mereka akan diampuni? Mengikut logik anda, ya, kalau mereka sering berdoa agar mereka diampuni, seperti mana yang terkandung di dalam Lord's Prayer. Jadi sekian sahaja buat kali ini. Saya harap Muslim sekalian tidak berasa gusar dengan tuduhan-tuduhan yang dilemparkan oleh Yusri. Sesungguhnya kita Muslim sememangnya berada di jalan yang lurus, dan ini telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita apabila Allah menurunkan atau mewahyukan Al-Quran kepada Rasul junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Jadi saya berharap anda mendapat manfaat daripada video ini. Sekiranya anda suka video ini, silakan like. Jika anda belum subscribe, sila subscribe di butang bawah. Dan jangan lupa untuk share dan war-warkan video ini kepada semua, agar kita semua sebagai umat Islam tidak tertipu dengan dakwah-dakwah bodoh yang dilemparkan oleh para missionaries atau Kristian murtad seperti Yusri, yang sentiasa cuba untuk menggoncang iman kita dan memalingkan kita daripada menyembah Allah yang satu kepada penyembahan seorang manusia bogel yang mati di kayu salib. Jadi sekian saja. Terima kasih kerana mengikuti video ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.